Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ikmal bin Nurullah dan hari ini saya ingin menceritakan sedikit sebanyak mengenai isu kesihatan mental dalam menjamin kesejahteraan manusia. Seperti yang kita tahu, kesihatan mental ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Kesejahteraan manusia meliputi aspek diri iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Seperti yang dapat terlihat di dalam era yang semakin membangun ni, kesihatan mental ini bukanlah perkara yang asing lagi bagi kita, kerana dia sering berlaku dan meliputi pelbagai pihak, sama ada ini adalah pelajar, guru, kaki tangan awam ataupun ibu bapa, kerana ia tidak memandang pangkat ataupun umur. Oleh itu, perkara ini haruslah dikaji dari pelbagai sudut, termasuklah falsafah, FPK iaitu aspek diri dan juga rukun negara. Kesihatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang individu dapat menyedari keupayaan diri, mengendalikan tekanan dengan baik, bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat untuk bekerja secara lebih efektif. Kesihatan mental juga merujuk kepada cara kita berfikir, merasa dan bertindak, cara kita dalam menghadapi sebuah masalah dan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Antara kategori masalah kesihatan mental adalah depresi, anxiety, panik, trauma dan juga gangguan tidur. Assalamualaikum, nama saya Nur Wahidah binti Mustafa dan saya akan menerangkan tentang realiti isu semasa masalah kesihatan mental. Tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti telah dijalankan bagi mengetahui statistik responden yang mengalami masalah kesihatan mental. Kajian telah dijalankan kepada golongan kanak-kanak yang berusia 5 hingga 15 tahun dan kepada golongan dewasa yang berusia 16 tahun ke atas. Pada tahun 1996, hasil kajian mendapati bahawa 23.6% rakyat Malaysia menghadapi masalah kesihatan mental. 13% merupakan golongan kanak-kanak, manakala 10.6% terdiri daripada golongan dewasa. Pada tahun 2006 pula, hasil kajian adalah sebanyak 31.5% responden mengalami masalah kesihatan mental. 20.3% adalah golongan kanak-kanak, manakala 11.2% adalah golongan dewasa. Perkara ini yang membimbangkan kerana golongan kanak-kanak lebih ramai mengalami masalah kesihatan mental berbanding dengan orang dewasa. Pada tahun 2015, hasil kajian telah mendapati seramai 41.3% rakyat Malaysia mengalami tekanan masalah kesihatan mental.
golongan kanak-kanak adalah sebanyak 12.1%, manakala golongan dewasa adalah sebanyak 29.2%. Antara tahun 2014 sehingga Februari 2018, sejumlah 1,696 orang meninggal dunia kerana bunuh diri, manakala seramai 625 orang gagal untuk bunuh diri. Lebih ramai orang, terutamanya golongan belia, telah menghubungi Befrienders KL untuk meluahkan masalah mereka. Pada tahun 2020, sebanyak 465 kes cuba bunuh diri telah direkodkan di antara bulan Januari dan Jun tahun ini. Statistik menunjukkan 2.3% rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah kesihatan mental. Pada Mei 2019, seorang gadis berusia 16 tahun di Padawan Kuching telah ditemui mati kerana dipercayai jatuh dari tingkat 3 bangunan lot kedai di MJC Batu Kawar. Mendiang sebelum itu telah melakukan satu poll undian di akaun Instagram story beliau sebelum kematiannya dengan pertanyaan, "Really important, help me choose D or L." D merujuk kepada death dan L merujuk kepada live. Kajian tentang masalah kesihatan mental ini penting untuk dilakukan kerana apabila kajian ini dilakukan, pihak terlibat dapat memperbaiki perkhidmatan kesihatan mental untuk orang-orang yang mengalami masalah kesihatan mental serta penjaga mereka. Dari elemen ilmiah, skop logik, kajian ini penting kerana apabila kita mengetahui statistik bilangan orang yang mempunyai masalah kesihatan mental pada setiap tahun, pihak terlibat dapat membuat jangkaan dan membuat persediaan awal dari segi infrastruktur, kelengkapan dan tenaga pakar, psikiatri ataupun kaunselor pada tahun-tahun berikutnya. Saban tahun, bilangan pesakit semakin meningkat. Jika persediaan awal dilakukan, masalah kekurangan staf atau infrastruktur dapat dielakkan. Oleh itu, masalah kesihatan mental penting untuk dikaji. Melalui elemen falsafah pendidikan kebangsaan dari segi emosi, rakyat perlu diajar dari kecil agar mereka tahu cara untuk melepaskan emosi dan tekanan dengan cara yang betul, seperti berjumpa dengan kaunselor atau meluahkan perasaan kepada sahabat jika terlalu terbeban dengan perasaan yang membelenggu diri. Kadang-kadang apabila terlalu marah atau tertekan, badan bertindak mengikut emosi tanpa berfikir secara waras. Oleh sebab itu, ramai yang cuba bunuh diri kerana emosi mereka tidak dilepaskan dan dikawal dengan cara yang betul. Dari segi rohani, pihak terlibat dalam mendidik anak-anak muda seperti ibu bapa dan guru perlu menerapkan ilmu agama yang mencukupi kepada mereka dari kecil agar mereka mempunyai pegangan yang kuat serta berfikir kesan baik dan buruk sesuatu perbuatan di dunia dan di akhirat. Dari segi jasmani, pendidikan jasmani dapat membantu dalam melepaskan tekanan. Apabila bersenam, minda menjadi lebih santai dan kita berasa lebih gembira kerana endorfin dibebaskan. Senaman seperti aktiviti berjalan dapat memberikan masa untuk berfikir dan melepaskan diri daripada tekanan. Dari segi intelek, guru-guru dan ibu bapa perlu menyiapkan anak-anak dengan kemahiran berkomunikasi. Ini bagi mengelakkan mereka memendam perasaan marah dan tekanan dalam diri. Apabila mereka tahu berkongsi masalah, tekanan dapat dikurangkan dan masalah mungkin dapat diselesaikan dengan mendapatkan nasihat dan pandangan dari orang lain. Oleh itu, kemahiran berkomunikasi sangatlah penting. Melalui elemen rukun negara yang pertama adalah penting untuk dihayati, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan amatlah penting kerana pegangan agama yang kuat dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. Kesihatan mental penting untuk dikaji bagi mengambil langkah pencegahan melalui elemen ilmiah, skop epistemologi. Hasil kajian menunjukkan apa punca masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh rakyat. Gunakan ilmu dan maklumat yang diperolehi untuk mengurangkan masalah kesihatan mental dan mengenal pasti punca. Setelah punca dikenal pasti, ambil langkah untuk mengatasi punca berlakunya masalah kesihatan mental. Contohnya, tekanan dalam pembelajaran. Apabila punca diketahui, pihak yang terlibat boleh mengambil langkah yang sesuai untuk
menyelesaikannya. Melalui elemen falsafah pendidikan kebangsaan dari segi emosi, mampu berfikir dan bertenang dalam segala situasi adalah satu sifat yang perlu dipupuk dalam diri setiap orang. Perkara ini boleh dilakukan apabila didikan dari kecil diberikan oleh ibu bapa dan guru supaya anak-anak dapat mengawal emosi mereka dengan baik. Dari segi rohani, pegangan agama itu penting kerana mereka yang kuat pegangan agama akan takut akan balasan Tuhan. Contohnya, hukum bunuh diri dalam agama Islam adalah berdosa besar dan telah dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Apabila mereka mempunyai pegangan agama yang kuat, mereka takut akan siksaan neraka. Oleh itu, langkah-langkah yang dapat diambil untuk menguatkan pegangan agama adalah banyak menyertai aktiviti keagamaan dan mengamalkannya. Dari segi jasmani, Kementerian Pembelajaran boleh mewajibkan aktiviti-aktiviti menarik pada setiap minggu. Contohnya aktiviti yoga, senam aerobik, tinju dan aktiviti menyediakan kelas pada waktu kurikulum supaya pelajar tidak berasa tertekan dengan pelajaran mereka. Contohnya, tekanan dapat dilepaskan apabila pelajar membuat aktiviti senam aerobik kerana pelajar dapat bergerak seiring dengan lagu rancak yang dipasang. Perkara ini sekaligus dapat menaikkan semangat pelajar. Dari segi intelek, antara faktor masalah kesihatan mental adalah lemah dalam berkomunikasi. Mereka tidak pandai meluahkan ketidakpuashatian dan memilih untuk memendam. Oleh itu, guru-guru, ibu bapa dan ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak untuk berkomunikasi dengan baik. Melalui elemen rukun negara. Rukun negara yang kedua amatlah penting untuk dihayati, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Semangat cinta dan setia kepada negara amatlah penting kerana sebelum membuat sesuatu, kita akan berfikir sama ada perkara ini membawa kebaikan ataupun keburukan kepada imej negara. Saya Nur Atika Najwa binti Mahfuzi. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya masalah kesihatan mental. Faktor yang pertama ialah faktor biologikal, yang ini fizikal, di mana berlakunya ketidakseimbangan pada bahan kimia yang berada di dalam otak manusia yang disebut sebagai neurotransmitter yang sepatutnya berperanan sebagai penghubung sel-sel otak di dalam tubuh manusia. Kebiasaannya, faktor biologikal ini berlaku apabila individu tersebut mengalami kecelaruan imbangan biokimia dalam tubuh mereka. Di antara penyakit-penyakit yang dapat disimpulkan daripada faktor biologikal ini ialah penyakit kemurungan, anxiety, psikosis dan delirium. Faktor risiko secara biologikal ialah apabila kandungan terdedah kepada bahan-bahan toksin seperti tembakau, arak, dadah dan sebagainya. Selain daripada itu, kemungkinan individu tersebut mengalami kecederaan di kepala, kekurangan oksigen ke otak sewaktu dilahirkan, jangkitan HIV dan kekurangan zat makanan. Logik ini dapat diterima apabila kerajaan Malaysia sendiri telah menyiarkan dan memperakui kesahihan tentang faktor risiko secara biologikal ini di laman web rasmi mereka, iaitu portal My Health. Kita pergi kepada aspek elemen jari. Elemen jari ada 4, iaitu aspek intelek. Melalui aspek intelek ini, kita dapat mengetahui bahawa individu ini kurang kebolehan terhadap berkomunikasi dan berinteraksi secara berkesan dengan orang sekeliling. Daripada aspek rohani, mereka kurang membina personaliti diri yang positif. Dari aspek emosi pula, mereka kurang memahami keadaan diri mereka sendiri. Dan daripada aspek jasmani, mereka tidak menggunakan masa lapang dengan hal-hal yang berguna. Mereka sering mengurungkan diri mereka di dalam bilik ataupun rumah ataupun kediaman mereka sendiri. Kita pergi kepada elemen prinsip buku negara. Prinsip buku negara ada 5, iaitu kepercayaan kepada Tuhan,
kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan undang dan kesopanan dan kesusilaan. Kita pergi kepada aspek prinsip pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Individu-individu yang mengalami masalah kemurungan, anxiety, psikosis dan delirium kebiasaannya tidak percaya akan takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan, sehingga mereka sanggup merisikokan nyawa mereka sendiri dengan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Kita pergi aspek prinsip yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, di mana mereka tidak mendekatkan diri mereka dengan masyarakat yang mampu mendengar luahan hati masalah bagi mengurangkan masalah kemurungan mereka. Faktor yang kedua ialah faktor psikologikal, di mana gangguan yang berlaku kepada individu yang mengalami trauma, individu ini akan mengalami simptom masalah kesihatan seperti mudah marah, suka mengasingkan diri dan tidak mahu berkasih sayang. Individu ini merasa sukar untuk berdepan dengan perubahan insan yang mereka sayang, terutama apabila mereka sendiri memilih untuk memendam perasaan. Antara simptom-simptom yang bakal dihadapi oleh pesakit ini ialah pesakit tidak mampu mengawal kelakuan dan sikap mereka sendiri. Pesakit juga akan mudah berasa gemetar dan seringkali merasa tidak selamat dan tidak selesa dengan keadaan persekitaran mereka. Mereka juga akan mengalami kemurungan, kemarahan dan ketidakpercayaan, serta gangguan pemakanan dan gangguan kegelisahan. Logik ini dapat diterima kerana Jabatan Kesihatan Malaysia sendiri telah memperakui kesahihan perkara ini. Daripada seterusnya, mari kita lihat kepada aspek elemen jeri, iaitu aspek yang pertama ialah aspek intelek, di mana pesakit psikologikal ini mereka menolak untuk berkomunikasi. Mereka tidak mahu kerana mereka tidak mempercayai masyarakat sekeliling mereka, termasuklah ahli keluarga mereka sendiri. Kita pergi kepada aspek yang kedua, iaitu aspek rohani. Mereka tidak peka dengan nilai masyarakat yang ingin memberikan kasih sayang kepada mereka, yang ingin membantu mereka menghadapi masalah trauma mereka. Seterusnya, daripada aspek emosi, mereka tidak cinta akan keluarga dan diri mereka, sehingga mereka sanggup mencederakan ahli keluarga mereka sendiri ataupun diri mereka sendiri kerana trauma yang mereka hadapi. Daripada aspek jasmani, sudah tentu mereka kurang cergas kerana mereka sering mengasingkan diri mereka di dalam rumah, tidak bercampur dengan masyarakat, tidak bersosial dan beriadah. Kita bagi kepada prinsip hukum negara. Prinsip yang pertama, prinsip yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang, di mana individu trauma dengan kekerasan yang mereka hadapi, seperti mereka merupakan mangsa penculikan, di mana mereka didera, dirogol, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang negara. Kita bagi aspek yang terakhir, aspek prinsip hukum negara yang terakhir, iaitu kesopanan kesusilaan, di mana mereka tidak mahu mendekatkan diri mereka dengan masyarakat yang ingin berkongsi kasih sayang untuk mengurangkan masalah trauma mereka, kerana mereka tidak mempercayai masyarakat sekeliling mereka dan sering berfikiran negatif tentang mereka. Antara punca berlaku masalah mental dalam kalangan masyarakat ialah disebabkan faktor persekitaran. Dari segi epistemologi, masalah mental boleh berlaku disebabkan oleh seseorang itu, kematian ahli keluarga atau orang yang tersayang. Selain itu, pandangan dan persepsi masyarakat, contohnya definisi cantik yang diletakkan oleh masyarakat, boleh juga menjadi sebab berlakunya kecelaruan mental seseorang. Dan elemen falsafah pendidikan Malaysia (FPK) yang boleh dikaitkan dengan isu ini ialah membentuk insan yang seimbang dan harmonis. Kesihatan mental yang merosot berpunca disebabkan
seseorang itu kurang matang dalam mengawal emosi dan sosial. Elemen prinsip hukum negara yang boleh dikaitkan ialah kurang kepercayaan kepada Tuhan yang cukup menyebabkan jiwa dan fikiran tidak tenteram. Selain itu, kurang penerapan konsep kesopanan dan kesusilaan menyebabkan kurang kematangan dalam mengawal emosi dan sosial. Faktor seterusnya ialah faktor genetik. Elemen falsafah yang dikaitkan ialah epistemologi. Mereka yang mempunyai adik-beradik ataupun ibu bapa yang mengalami masalah kesihatan mental akan mempunyai 3 kali ganda risiko untuk mendapat masalah tersebut. Mereka yang tidak mempunyai sejarah keluarga juga berisiko dengan masalah mental. Elemen falsafah pendidikan Malaysia (FPK) yang boleh dikaitkan ialah masyarakat yang berilmu pengetahuan. Ibu bapa tidak memberi perhatian kepada ahli keluarga yang mempunyai masalah kesihatan mental. Elemen prinsip hukum negara yang berkait ialah kurang kesopanan dan kesusilaan dengan tidak mengambil berat tentang keluarga dan kurang peka terhadap masalah kanak-kanak. Assalamualaikum, saya Nurul Nabilah binti Yusni, CD 20045. Saya dan rakan saya akan membentangkan kesan kesihatan mental. Pertama ialah kesan positif bagi kesihatan mental, iaitu peranan hubungan mendatar, hubungan sesama individu lain ataupun alam sekeliling. Individu yang mempunyai kesihatan mental pada tahap yang baik akan merasa selesa untuk bergaul dengan orang lain. Perasaan saling percaya dan mempercayai juga akan wujud dalam diri mereka. Sebagai contoh, sekiranya individu tersebut menghadapi masalah, beliau boleh menceritakan masalah yang dihadapinya kepada orang yang dia percaya supaya tidak terjadinya isu memendam masalah sehingga menyebabkan berlakunya tekanan emosi, stres dan kemurungan yang boleh memberi kesan negatif pada kesihatan mental individu tersebut. Seterusnya, memahami hubungan vertikal, iaitu hubungan dengan Tuhan. Individu yang kesihatan mentalnya baik akan mengamalkan nilai moral dan agama dalam kehidupannya, kerana dia mempercayai dan memahami hubungannya dengan Tuhan. Oleh itu, individu yang mengamalkan gaya hidup positif ini, mereka boleh menerima kekecewaan sekiranya berlakunya kegagalan dalam melakukan sesuatu, kerana mereka percaya ini adalah ujian ataupun aturan Tuhan yang ada kebaikan di sebaliknya. Justru itu, sikap positif ini akan mengelakkan individu tersebut daripada terlalu emosional hingga memilih keputusan untuk membunuh diri bagi menyelesaikan perasaan kekecewaan yang dihadapinya. Seterusnya, kesan negatif akan rakan saya terangkan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nu'ais Najwa binti Muhammad Fauzi, CD 20031. Saya akan membentangkan mengenai kesan kesihatan mental. Poin saya yang pertama ialah keluarga akan berhadapan dengan stigma sosial yang wujud dalam kalangan masyarakat yang berkaitan dengan masalah mental. Umum mengetahui bahawa masyarakat kita masih belum dapat menerima kesihatan mental sebagai salah satu topik ataupun perkara yang perlu dititik beratkan oleh mereka. Kebanyakan daripada mereka berpendapat bahawa individu yang terlibat dengan kesihatan mental tidak akan sembuh selama-lamanya. Hal ini akan menyebabkan keluarga, khususnya yang mempunyai ahli yang terlibat dengan kesihatan mental, akan disisihkan dan dipandang serong. Poin saya yang kedua ialah kesihatan mental turut memberi impak negatif kepada pendidikan holistik dan secara tidak langsung mempengaruhi pembangunan ekonomi negara. Sebagai contoh, negara kita sedang dilanda wabak COVID-19 atau coronavirus.
Ini telah menyebabkan pembelajaran alaf 21 terpaksa dijalankan secara atas talian sepenuhnya. Hal ini telah menyebabkan kebanyakan dapat belajar bahasa tertekan. Berikutan itu, objektif utama pendidikan Palestin tidak dapat dipraktikkan sepenuhnya oleh pelajar. Dan secara tidak langsung, graduasi yang bakalan pada masa hadapan berkemungkinan tidak dapat memenuhi kriteria permintaan pasaran pekerjaan negara. Hal ini akan menyebabkan pembangunan ekonomi negara akan menurun. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan mengenai kaedah mengatasi kesihatan mental. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan tentang kaedah untuk mengatasi kesihatan mental. Kaedah yang pertama adalah individu yang mengalami masalah mental perlulah berjumpa dengan pakar psikoterapi. Seperti yang kita tahu, pakar psikoterapi ini mempunyai banyak pengalaman dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah mental. Selain itu, individu yang berjumpa dengan pakar psikoterapi ini boleh meluahkan perasaan tentang masalah yang mereka hadapi tanpa rasa takut. Kerana kita tahu bahawa skop kerja pakar psikoterapi ini adalah tidak memberitahu orang lain tentang rahsia yang dihadapi oleh pesakit-pesakit yang mereka kendali. Pakar yang menguruskan masalah mental individu tersebut juga perlulah mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik dan memberitahu keluarga pesakit supaya tidak terlalu memberikan tekanan kepada pesakit. Keluarga pesakit mental juga perlulah diberikan pencerahan tentang penyakit mental ini tiada kaitan dengan cara beribadat seseorang individu. Namun, setiap individu yang mengalami masalah mental perlulah sentiasa patuh dengan ajaran agama. Individu yang mempunyai masalah mental ini perlulah mempunyai konsep percayaan kepada Tuhan supaya mereka tidak mudah putus asa dalam menghadapi cabaran yang sukar dalam kehidupan. Kaedah yang seterusnya adalah melancong ke tempat yang menarik. Individu yang mempunyai masalah mental ini boleh membuat carian untuk ke tempat menarik untuk dilancong. Memang tidak semua masalah kita boleh selesaikan ketika melancong, namun sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan sedikit beban yang kita hadapi. Individu yang menghadapi masalah mental ini boleh mencari ketenangan dengan melihat pemandangan yang menarik. Dan dengan melihat pemandangan yang menarik ini, mereka akan sentiasa mensyukuri segala keindahan yang terdapat di tempat melancong. Kita bersyukur kerana diberi nikmat untuk melihat. Selain itu, individu yang mempunyai masalah mental ini perlu mempunyai tubuh yang cerdas serta otak yang cerdas untuk melakukan aktiviti ketika mereka melancong. Individu yang mempunyai masalah mental ini perlu mempunyai pemikiran yang logik supaya tidak melakukan perbuatan yang boleh mencederakan diri sendiri ketika melancong. Sifat kesopanan dan kesusilaan dapat dipraktikkan oleh setiap individu yang menghadapi masalah mental dengan sentiasa menjaga pertuturan serta kekuatan ketika berada di tempat awam. Seterusnya kaedah yang ketiga dan kaedah yang keempat, iaitu kaedah yang terakhir. Untuk kaedah yang ketiga bagi mengatasi masalah kesihatan mental ialah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seperti yang kita tahu, tak semua orang mampu untuk mengamalkan gaya hidup sihat, tapi kita perlu cuba untuk mengamalkan gaya tersebut. Gaya hidup yang sihat ni termasuklah dengan mengamalkan makanan yang seimbang, tidur dan rehat yang mencukupi, serta melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Dan kita perlu belajar cara menangani stres serta tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya seperti merokok, terjebak kepada gejala negatif. Bagi elemen yang boleh dikaitkan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat ni ialah elemen epistemologi, iaitu dengan menggunakan teori ilmu yang dimiliki
untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti mencari maklumat melalui internet dan juga menggunakan ilmu kita mengetahui untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti mengikut piramid makanan dan juga melakukan aktiviti-aktiviti dengan betul. Seterusnya, menggunakan elemen jeri dari segi jasmani, sering melakukan aktiviti yang cergas seperti beriadah pada waktu petang. Kemudian untuk emosi, sentiasa berfikiran positif tentang keadaan sekeliling dan tanamkan sikap cinta akan negara, agama dan bangsa. Untuk rohani, patuh dengan perkara yang diajarkan oleh agama, sentiasa bersangka baik. Dan last sekali, intelek mempunyai kebolehan berkomunikasi dengan jiran tetangga maupun orang sekeliling. Seterusnya untuk rukun negara, iaitu menitik beratkan dengan konsep rukun negara, iaitu konsep kesopanan dan kesusilaan dengan sentiasa bersikap sopan dan sentiasa menjaga tata susila ketika bersama dengan orang lain. Okey, bagi kaedah yang terakhir ialah menangani kritikan dengan baik, iaitu ada kritikan yang boleh membina dan bantu kita untuk mendorong ke arah yang lebih baik, dan ada juga yang kita perlu tidak ambil peduli. Elemen yang boleh dikaitkan ialah elemen aksiologi, iaitu menerapkan nilai murni dan mendiri dan mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat. Jika seseorang itu bertindak untuk mengkritik seorang individu dan individu tersebut dia ada pilihan sama ada untuk bertindak dengan tidak ambil kisah ataupun bertindak dengan membalas kritikan tersebut. Elemen yang kedua ialah elemen FPK dari segi jasmani, mempunyai pemikiran sihat dan cerdas. Emosi pula jenis tidak cepat marah, pandai kawal emosi serta menunjukkan emosi yang stabil, dan apabila dikritik tu tidak membalas dengan kata-kata yang kasar. Dari rohani, sentiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki. Intelek pula berkebolehan untuk berkomunikasi dengan baik seperti menggunakan bahasa yang sopan apabila berbicara dan menggunakan bahasa yang sopan untuk membalas kritikan tersebut. Elemen terakhir ialah konsep rukun negara, iaitu konsep kepercayaan kepada Tuhan supaya sentiasa bersyukur dengan segala yang telah diberikan oleh Tuhan dan bersangka baik dengan segala perancangannya. Yang kedua, iaitu yang terakhir, ialah mempunyai konsep kesopanan dan kesusilaan dalam diri dengan menunjukkan sikap serta percakapan yang baik dan menjaga tata susila ketika berkomunikasi bersama orang lain. Sebagai kesimpulan pula, jelaslah bahawa masalah kesihatan mental ini tidak boleh diambil ringan oleh masyarakat kerana ia memberi banyak kesan terhadap orang sekeliling kita. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh rakan saya sebentar tadi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah kesihatan mental ini berlaku dan terdapat juga cara-cara ataupun kaedah untuk menangani masalah kesihatan mental ini. Okey, analogi yang mudah bagi masalah kesihatan mental ini ialah pengambilan vitamin. Pada prinsipnya, masalah kesihatan mental ini sama dengan pengambilan vitamin kerana pengambilan vitamin yang seimbang dapat meningkatkan sistem imunisasi seseorang tersebut. Tetapi, jika pengambilan vitamin secara berlebihan akan mendatangkan kesan sebaliknya. Begitu juga dengan kesihatan mental. Jika kesihatan mental seseorang itu berada dalam keadaan baik, ia akan memajukan seseorang tersebut. Tetapi, jika individu tersebut mengalami masalah kesihatan mental yang teruk, ia akan memberi beban kepada individu tersebut. Oleh itu, masalah kesihatan mental ini perlu dibendung dengan memberi tumpuan yang lebih terhadap golongan kanak-kanak. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan antara orang yang memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah kesihatan mental ini ialah golongan ibu bapa. Kerana golongan ibu bapa merupakan insan yang paling banyak meluangkan masa bersama anak-anak. Dan
apabila masalah kesihatan mental ini dapat ditangani, kesejahteraan manusia akan dijamin. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan isi kesimpulan yang seterusnya. Terdapat beberapa kesan positif dan kesan negatif. Sebagai contoh, kesan positif kepada individu, kehidupannya akan menjadi lebih tenang kerana disenangi oleh orang sekelilingnya, kerana sikapnya yang mudah mesra dan sentiasa bersikap positif. Daripada segi kekeluargaan pula, institusi kekeluargaan akan menjadi kukuh dan utuh kerana ahli keluarga akan sentiasa saling bantu-membantu dan perlu antara satu sama lain dan sentiasa berkongsi masalah jika ada masalah. Hal ini dapat membantu ahli keluarga lain yang mempunyai masalah berkongsi tentang masalah mereka dan tidak memendam, kerana apabila kita memendam masalah, dia akan memberi satu tekanan yang tinggi kepada diri dan perkara ini akan mengganggu emosi lalu akan menjadi pertengkaran. Kesan negatif pula adalah dapat meruntuhkan institusi kekeluargaan. Hal ini berlaku kerana sering berlaku pertengkaran antara satu sama lain dalam ahli keluarga tersebut dan tidak mesra antara satu sama lain. Ahli keluarga juga lebih terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang boleh mencederakan fizikal. Sebagai contoh, cubaan membunuh diri. Kesan negatif kepada masyarakat pula akan menyebabkan ekonomi jatuh merudum disebabkan masalah gejala sosial yang semakin meningkat. Sebagai contoh, perlumbaan